Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وبعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Al-muslimuna man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia anugerah dia kepada kita, menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala wujudkan kita atas muka bumi ini melalui mak ayah kita yang Islam. Dengan itu kita dapat Islam sejak lahir lagi melalui mereka. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur diberi kita keinginan, kehendak untuk terus nak mempelajari ilmu agama ni, supaya memantapkan fahaman kita dalam berkenaan agama ni, supaya benar-benar kita hidup beragama dan boleh jaga agama kita. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan masa, keupayaan, boleh kita berhimpun di Musalla Darus Salihah pada pagi ini untuk membuat satu daurah sekerak hari sampai tengah hari ini, insya-Allah, untuk kita baca satu bab khas daripada kitab Sulam Mubtadi berkenaan perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Kerana iman ni perlu dijaga, perlu dibaja. Ada sebab boleh jadi Islam, ada sebab membatalkan Islam. Itu juga atas nama iman bersama, ada sebab boleh mendatangkan iman, ada sebab boleh membatalkan iman. InsyaAllah kita akan ambil daripada kitab ni. Jadi Alhamdulillah disediakan nota tu untuk sebagai panduan bacaan, insyaAllah, yang dikerang oleh Syekh Daud Al-Fatani rahmatullah alaih. Jadi bagi memberkati majlis kita, kita baca Fatihah sekali hadiahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakan juga khas pada pengarang kita dan umumnya muslimin muslimat, umumnya semua untuk guru kita, yang dengan sebab mereka itu kita boleh dapat hidayat, boleh dapat Islam, boleh dapat faham, kenal perjalanan agama ini. Dan harapan kita mudahan dengan kita baca dan faham daripada petikan daripada kitab ini, kita dapat pelihara diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membinasakan Islam dan membinasakan iman kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan harapannya, tak tahulah tak dan untuk habiskan semua ni, walaupun tengok tak panjang mana. Kalau baca gitu je malah tak panjang. Kadang-kadang ada bab yang perlukan huraian tu, yang tu yang sedikit
masa yang akan diambil. Jadi kalau tak habis pun setakat yang kita boleh baca, boleh ambil faham, mudah-mudahan akan memberikan satu formula macam tu kot, rumusan untuk bagaimana kita nak lihat kaedah yang ada dalam agama kita, bagaimana nak pelihara iman. Pasal wajib atas kita pelihara iman, pelihara Islam. Hukum yang sedia maklum pada kita, siapa-siapa yang murtad keluar pada agama Islam ni, orang murtad ni bila keluar agama Islam, kalau ada kerajaan Islam yang memerintah mengikut hukum akal Islam, tidak akan tegas. Perlu diambil kepada siapa yang murtad. Pasal murtad ni antara jenayah dalam Islam yang paling besar. Membunuh, curi, merompak, bobi bahasa gitu, zina, minum arak, nyamun, semua tu dosa-dosa besar. Orang kafir pun kalau ikut, besar kesalahan mereka, mengekalkan kesalahan mereka dalam keadaan kafir tu. Dan mereka takkan boleh dapat rahmat Allah Ta'ala melainkan dengan syarat masuk Islam. Orang murtad ni ialah orang yang dah Islam tapi keluar pada jalan Islam. Maksudnya yang ni jenayah paling besar. Saya duduk ngaji, Tuku duduk sebut misal, kata dia, macam askar lah. Kalau nak sebut bab undang-undang, masuk satu institusi, keluar, tanpa mengikut prosedur dia, satu kesalahan besar. Askar kalau masuk, keluar tak ikut prosedur, siap kau, yang tukut melarikan diri daripada tentera ke apa. Kalau IC pun tak dapat IC biasa balik, dia masih IC tentera, tuan-tuan lari daripada kumpulan itu tanpa mengikut pintunya, siap kau, macam tu kot bahasa dia, satu kesalahan besar dan tidak akan ketat akan diambil dan bagai-bagai penyiksaan akan dikenakan, macam tu kot. Bahkan kita duduk satu madrasah sekolah pun, kalau masuk pintu depan, keluar pintu belakang, yang ni pun mengaibkan dia. Kalau suami isteri pun istilahnya akad nikah tu elok, tapi selepas tu istilahnya tak ikut prosedur dah. Nak kata bercerai, tak bercerai, nak kata suami isteri, tak suami isteri, kan masalah tu. Apatah lagi atas kita bicara ni atas nama agama Islam. Islam memang agama mulia, agama yang Allah Ta'ala takkan terima daripada manusia ni melainkan agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Din di sisi Allah Ta'ala hanya Islam. Tak ada din melainkan dinul Islam. Dan bila dinul Islam ada kaitan dia dengan iman. Jadi siapa cari lain pada Islam, wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang cari lain pada Islam sebagai din dia, sebagai cara hidup dia, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima sama sekali apa saja amalan yang dia buat daripada dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia pula di akhirat esok sebahagian daripada orang yang sangat rugi, menyesal tak terkira. Jadi fahaman daripada ayat Quran yang menunjukkan besarnya Islam ni dan firman Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan mesti pastikan diri kamu dalam keadaan Islam, iman yang tepat, Islam imannya yang betul, Islam imannya yang menepati piawaian dan standard, mengikut piawaian Allah Ta'ala dan Rasul. Mesti, wajib pelihara. Dan mesti faham Islam ikut acuan Islam, bukan ikut acuan masing-masing. Ada fahaman Islam ikut acuan liberal, ada Islam acuan kapitalis, ada acuan Islam nasionalis, ada acuan Islam Wahabism, ada acuan Islam Syiahism, ada acuan Islam macam-macam kan. Ada yang akuism, ikut acuan aku kan. Ada yang acuan Islam Malaysiaism, ikut acuan Malaysia.
Dia acuan Malaysia. Contoh Islam acuan Malaysia apa? Orang tak boleh paksa orang kafir masuk agama Islam. Maksud tak boleh paksa tu macam tak bersalah orang kafir ni dia tak masuk Islam. Dalil dia lakum dinukum waliyadin. Jadi kita macam tak boleh buat dakwah pula. Tak boleh paksa. Cuma paksa tu lah kan. Bukan maksudnya kau mesti masuk Islam. Kau tak aku bunuh. Kaedah agama kita ada fakta yang jelas. Saya sebut gini mudah. Orang kafir tak masuk Islam salah. Itu kena nak masuk agama Islam. Okey, betul clear tu, tuan-tuannya faham. Jadi salah tak masuk agama Islam? Salah. Dari segi kaedah fahaman Islam kita faham macam ni. Siapa tak ikut Allah Taala dan Rasul memang mati kafir, masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Betul. Untuk kena tak orang kafir masuk Islam? Untuk kena tak kita ajar dia masuk Islam? Bila kita dah ajar dia masuk Islam, dia tak masuk Islam, salah tak? Soalan. Baru tuan-tuan faham tu, kena saya soalan ni. Wajib tak orang kafir masuk Islam? Jadi kalau faham wajib tu, berdosa tak kalau dia tak masuk Islam? Berdosa. Bila berdosa dia tak masuk Islam ni? Bila dia sampai surah Islam, dia tak masuk Islam, berdosa lah. Maksud dah hukum mukallaf pada dia. Mukallaf dari sudut sampai seruan Islam, tapi tak masuk Islam. Fahaman Malaysia ni, saya sebut Islam acuan Malaysia ni macam mana? Apa yang orang Islam boleh kata? Saya Islam, ikut saya lah nak pakai tudung, tak pakai tudung. La ikraha fiddin. Tak ada pasal dalam agama. Saya nak ikut ke, tak nak ikut ke undang-undang Islam, punya pasal lah. Saya nak pilih civil law ke apa ke. Saya nak pakai tudung, tak pakai tudung. Tak pakai tudung ke. I'm free, you know. Saya bebas untuk menganuti agama mana yang saya suka. Ini Islam Malaysiaism. Yang tu kot, kalau nak bubuh liberalism ke apa ke, kita Malaysia pula, dia ada Malaysiaism macam ni. Islam agama persekutuan, orang lain bebas melaksanakan agama dan pahaman masing-masing. Kan macam tu kan, ada peruntukan persekutuan kita. Kaedah kita macam mana? Islam bukan agama persekutuan tau. Islam ni agama yang hanya Allah Ta'ala terima. Tak akan boleh siapa pun masuk syurga dan dapat redha Allah Ta'ala melainkan sebabnya Islam. Baru acuan Islam betul. Untuk orang kafir macam mana? Mereka memang kena masuk Islam sepatutnya. Kalau nak duduk di bawah kerja Islam pun mesti tertakluk di bawah undang-undang yang sangat ketat, yang tidak akan diberikan kebebasan mutlak pada mereka untuk mengamalkan amalan kehidupan agama mereka, apatah lagi sehingga mengganggu ketenteraman dan mengganggu ajaran orang Islam, mengganggu perjalanan agama Islam ataupun menyakiti umat Islam. Dia kena jaga jangan sampai mencalakan perbuatan amalan agama mereka, mencalakan ajaran agama Islam. Bahkan mereka tidak akan diberikan keistimewaan yang diberi pada orang Islam. Nak jadi saksi, orang kafir tak boleh jadi saksi pasal syarat dia masih Islam. Kalau nak teroka tanah, tak boleh teroka tanah. Mereka yang kena teroka ni di kalangan orang Islam. Ini asal undang-undang kita kalau buka dalam perundangan Islam kita. Pasal apa? Pasal tu bila dia orang tertekan macam ni, masuk tak di kalangan agama Islam? Dan semua undang-undang tu supaya semua orang dapat rahmat dengan sebab masuk agama Islam. Nak syarah tu panjang. Lagi saya kena mentang-mentang kerja lain nak tu. Ketah kerja. Baca kitab lain lah tu. Nak cerita bab tu. Cuma sekadar nak sebut. Islam ni sajalah agama yang tak ada terima. Yang besar dia. Dan keluar pada agama Islam adalah satu jenayah besar. Yang asal nak sebutnya. Bila ada pemerintah Islam, bila tahu ada siapa yang istilahnya berlaku murtad sama ada perkataan atau perbuatan. Ada satu lagi bab i'tikad. I'tikad ni kita tak boleh tahu. Tapi semua orang kena pelihara dan jaga. Jadi siapa yang boleh dikesan dengan percakapan dia, perbuatan dia, boleh menyebabkan jadi murtad. Kerja Islam kena ambil tindakan
mengislamkan dia balik. Istilahnya mengislahkan dia, masukkan dia dalam kem tahanan yang tokoh bahasa, suruh dia masuk Islam balik. Dan masuk Islam, kalau dia mengucap apa kalimah syahadah balik, masuk Islam balik, bagi satu tempoh untuk proses pemulihan mesti kan. Maksudnya apa? Dia tak akan jadi murtad melainkan ada benda dah tercemar pada dia. Dari segi cara fahaman. Jadi kena duduk dalam tempoh tertentu, sebulan ke 2 bulan ke 3 bulan ke, untuk baik pulihkan dia ni dari segi pemahaman dia. Kemudian baru boleh dilepaskan sebagai orang biasa. Tu pun dengan pantauan. Jangan ada lagi pada dia ataupun nampak ada sebarang kesan, bagi special branch ikut buat apa? Unit khas untuk pantau dia. Kena lapor diri pula pada setiap jawapan penguat kuasa pemerintahan Islam, memastikan dia ni dalam keadaan jaga agama dia, jangan dah terlibat dengan mana-mana kumpulan ajaran yang boleh menyebabkan dia terkeluar daripada agama Islam macam mana dah berlaku dulu. Itu yang dah murtad. Yang tak murtad macam mana? Dalam pemerintahan Islam kena jaga semua perkara-perkara yang menyebabkan, yang boleh membawa pada murtad pada orang Islam. Ni asal pemerintahan Islam. Cuma kita, Malaysia macam mana? Tak ada undang-undang tu. Bila tak ada undang-undang tu, kita tak dapatlah peliharaan itu. Macam mana pun, kita wajib pelihara diri. Supaya walaupun kerajaan tak pelihara kita, kita yang faham Islam ni, dan kita tahu betapa besarnya nilai Islam yang kita dapat, pertama, cari. Dan dah cari, nak penat, nak buat apa? Jaga. Pasal bukan senang nak dapat. Apatah lagi atas kita faham, Islam ni permata satu-satunya yang ada, yang Allah Ta'ala akan terima. Selain pada Islam, Allah Ta'ala tak terima. Jadi kena jaga sungguh-sungguh. Sekalipun pemerintah tak jaga, sekalipun majlis agama tak jaga kita. Bofi bahasa gitu. Kalau tuan-tuan hanya harapkan pemerintah nak jaga, pemerintah kita memang tak jaga buat Islam. Bahkan Islam ni macam diabai-abaikan. Yang tu kot. Tak percaya tengok saya tanya. Tak sembahyang fardu ada apa-apa tindakan? Tak ada? Tak ada. Tak sembahyang Jumaat? Tak puasa Ramadan? Adalah sikit. Itu pun bukan kerajaan Malaysia. Majlis Agama Islam. Itu pun buat cara terang-terangan. Itu pun kalau ada report. Kalau tak ada report, tak ada. Tak buat haji, tak tutup aurat, orang Islam masuk gym Rama, macam? Tak faham. Orang lelaki masuk bina badan pakai sependa, macam? Ada masalah apa-apa tak? Lari 100 meter pecut pakai seluar pendek, ada masalah apa-apa tak? Main bola pakai seluar pendek, ada tak apa-apa? Pramugari tak pakai tudung, ada tak masalah apa-apa? Apalah, Malaysia, tak ada apa-apa. Kerajaan memang tak ambil peduli tu. Bila kita bersuara pun, suara-suara kita dianggap sebagai anjing salak bukit saja. Tak boleh menggegarkan sikit pun gunung dan bukit yang ada. Maksud gunung dan bukit yang ada tu pemerintah lah. Suara kita ni tak didengar pakai. Tapi kalau tak pakai tali pinggang geledah, tintut gelap sikit, bawa laju sikit, salah ni. Potong double line, kalau ada pula polis kalau macam mana? Kadang-kadang ada sampai tahap tak ada maaf tu. Boleh faham? Cek-cek pula, rotek tak hidup. Tengok lesen je, tak ada lesen. Salah besar. Bukan langgar orang pun. Bukan saya nak suruh naik tak ada lesen ni, saya tak kata gitu. Tapi macam mana? Wah, tu kesalahan besar. Ada tak tahan, sembahyang subuh tak? Ada tak? Mana ada? Lesen je. Di mana dia tak ada sembahyang subuh? Tengok ada tak tutup aurat. Tudung mana? Ambil tudung dia pakai. Keluar. Mampu boleh tak pakai tudung ni? Ada tak? Ni lelaki perempuan. Dah kahwin? Ada pengesahan nikah? Ada? Naik motor ni dua orang berkepit dia tengok macam tak kahwin lagi. Contoh. Ada? Ni ada. Mana ada? Sikitlah kalau saya sebut gitu. Syarah lagi panjang sangat tu lah. Itu mukadimah aja. Nak menunjukkan besarnya agama Islam kita. Dan apa tindakan yang pemerintah kena buat. Jadi bila pemerintah tak buat, itu pemerintah. Yang diharapkan sikit, Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam pun macam mana? Wahabi ada apa tindakan? Setakat warta ada.
tak sesuai diamalkan di Malaysia, ni ajaran sesat, mengiktikadkan Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala duduk di aras, membida'ahkan sifat 20, mengatakan sifat 20 ni fahaman falsafah Yunani, Greek, apa seumpamanya. Yang ni bukan ajaran Nabi lah. Membida'ahkan orang yang wirid, duk berdoa, duk berzikir. Dah ada dah panduan-panduan majlis agama Islam. Cantik lah tu. Tapi penguat kuasaan tak ada. Ramai pahaman Wahabi, ramai. Sepatutnya kalau dalam YouTube tu yang mana ada pahaman Wahabi. Kalau saya sambung belakang. Wahabi, gila babi. Saya buat itu sikit kan. Macam mana? Sepatutnya bila dah kenal dalam pasti YouTube apa-apa ada, web ada, macam-macam ada kan. Buat apa? Tak payah tunggu report polis lah. Macam mana? Majlis agama kena buat tindakan. Kalau polis pula dia ada portfolio dia. Portfolio polis ni hanya dalam bab-bab dinamakan jenayah. Portfolio polis tambah pula polis Malaysia, dia polis Malaysia bukan polis Islam. Dengan hal-hal saya punya bahasa bukan dia tak agama Islam, dia agama Islam, tapi dia polis Malaysia. Jadi dia menjaga jangan ada jenayah mengikut undang-undang Malaysia. Bukan menjaga undang-undang mengikut jenayah Islam. Anda faham saya buat? Dia kalau jenayah dalam agama Islam tapi tak jenayah dalam undang-undang Malaysia, dia bukan jenayah. Dia bukan jenayah. Satu orang murtad, kalau dia murtad keluar pada agama Islam, dia ada memudaratkan orang lain apa-apa tak? Tak ada. Polis tak boleh ambil tindakan. Polis tak boleh, kalau ada report pun, dia boleh terima report tu, tapi dia akan refer kepada Majlis Agama Islam. Majlis Agama Islam buat apa? Majlis Agama Islam pun tak boleh buat apa juga. Pasal tak diberikan skop kuasa yang sepatutnya untuk dia bertindak kepada siapa-siapa yang murtad. Tak boleh. Pergi pula pejabat pendaftaran negara. Dia tengok pejabat pendaftaran negara pun membenarkan untuk tukar nama, tukar agama. Alamak. Masalah ni. Jadi, siapa yang nak jaga kita ni? Kita lah kena jaga agama kita. Dah kerajaan tak jaga, Majlis Agama Islam tak jaga, siapa lagi nak jaga? Tak ada orang nak jaga diri kita, melainkan wajib atas kita jaga diri kita sendiri. Syarat Quran, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. So alaikum anfusakum. Wajib atas kamu jaga diri kamu. Bila kita ada jati diri, ada protect shield, kita jaga agama kita ni, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Bila kita dapat hidayat, orang yang bersesat ni dia tak boleh kacau kita. Jadi sebelum nak boleh dia tak kacau tu, kita mesti ada protect shield dulu. Antaranya belajar Islam tu apa? Iman tu apa? Khasnya iman dengan Allah, iman dengan Rasul. Apa perjalanan syariat, apa perjalanan batin yang kena ada, kena belajar elok. Yang tu ada ilmu tasawuf tu. 3 serangkai ilmu ni masuk kat kita, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Belajar elok satu-satu. Lepas tu belajar yang paling besar dari Islam, kena jaga Islam kita. Memang dalam kitab yang kita akan baca ni dia akan sebut tentu. Yang ni sebagai untuk mukadimah je, ni sebab apa yang kita nak belajar nanti. Jadi kita nak belajar betul-betul ni, ilmunya ilmu tak mana? Ilmu macam mana nak jaga Islam kita, iman kita. Pasal bila rosak Islam, rosak iman, kau buatlah amal baik macam mana sekalipun, tak pakai kalau mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah. Kufur tu maksudnya keluar pada agama Islam. InsyaAllah kita akan belajar nanti. Agak panjang juga. Cuma awal ni saya nak sebut macam ni, kaedah umum, kaedah ulama sebut. Jadi kita akan belajar nanti, dia akan sebut yang ni pendetilan dia. Saya akan sebut dalam bentuk whole view. Apa bab yang boleh menyebabkan murtad. Na'udzubillah. Dan nanti kita akan baca kitab ni, kalau tak habis pun, tuan-tuan baca sendiri pun dah boleh faham. Cuma mungkin ada fakta-fakta ilmu dia tu, bahasa-bahasa dia yang susah sikit nak telan. Mungkin ada situ. Yang tu satu hal. Tapi kurangnya prinsip tuan-tuan tahu. Saya nak sebut panduan sekali lalu. Masa yang sangat ringkas saya nak ambil daripada matan Jawaharah bagi Syekh Ibrahim Al-Laqani. Dia kata, wa hifdhu dinin summa nafsin mal nasab wa misluha aqlun wa irdun qad wajab. Yang kita wajib pelihara dalam masyarakat kita ni,
Besar sekali ialah pelihara agama. Dia ada 6 benda kena pelihara. So, besar lagi adalah pelihara agama. Allah. Lupa lah dah. Sallallahu. Nak sebut nak apa benda nak jaga tu. Yang 6 tu sebut dia segi syarah lain. Perkara pertama sekali yuqtalu kufran laisa had. Pertama sekali antara jenayah dalam Islam yang kena jaga ayatnya murtad. Saya sebut itu dulu. Dan murtad ni benda boleh jadi murtad macam mana? Waman nafa li mujma'i. Orang yang menafikan perkara-perkara ijma' ulama. Ini sepi usah. Gelam pula. Kalau ikut duduk dalam kepala je. Dia kata manusia ni pelupa hak ni. Siapa yang menafikan ijma'? Sebelum tu rasanya ada beberapa perkara lagi. Pertama, siapa yang dalam kepala ada apa yang sebut tak boleh kan? Dia ada benda tak nampak depan. Yuqtalu kufran daruratan jahat seriap ganggu saya. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wa man lima'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laisa had. Pertama sekali benda besar dalam agama kita untuk sepih jaga agama ni, wa man lima'lumin daruratan jahada. Siapa-siapa yang diingkar bangkang apa-apa benda yang dipanggil benda yang maklum fid din bid darurah. Ni saya sebut secara umum dalam masa yang sangat singkat, insya-Allah saya sebut itu untuk faham sepih dia. Sekali kita tengok detail dengan otak ni. Siapa-siapa yang menafikan perkara yang dipanggil syai' maklum fid din bid darurah. Sesuatu yang simply known among the Muslim. Yang tu kot, dia faham tak? Musuh putih dia. Benda yang maklum fid din bid darurah yang sedia diketahui di kalangan umat Islam semudahnya. Ini ajaran Islam. Ini ajaran agama kita. Antara yang disyarah oleh ulama, apa dia benda yang orang tahu, ini ajaran mudah. Jangan kata orang Islam, orang kafir pun tahu. Apa dia? Rukun Islam yang 5. Mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Ni atau istilahnya dipanggil syai' maklum fid din bid darurah. Kena hafal sikit kata Arab tu. Sebut tak pada? Apa dia? Syai' maklum fid din bid darurah. Sekali lagi. Bunyilah sikit Arab dia kan. Sekali lagi sebut. Syai' maklum fid din bid darurah. Apa maksudnya? Sesuatu perkara syai' maklum yang diketahui kan dia ajaran ni fiddin dalam agama, masuk agama ni agama Islam bidarurah dengan semudahnya. Itu yang saya sebut dengan bahasa Inggeris, there is something that simply known among the Muslims. Simply known, you know what's the meaning? It's very simple. Everybody know about it. Okey, boleh faham kan saya sebut orang putih itu kan? Ke semua ngaji Arab semua. Hadha syai' ma'lum بالضرورة ضرورة كل الناس يعلم هذا من أمر الدين الإسلام. الشهادة الصلاة 5 الصلوات. Saya punya Arab lagi dah tak faham bahasa Inggeris. Zakat, haji. Itu 5 sebut perkara rukun Islamnya dulu. Rukun Islam ni kalau tak tahu memang big out gila lah. Begitu juga misalnya rukun iman. Iman pada Allah Ta'ala yang 6 ni. Ini syai' maklum bidarurah kan. Rukun iman. Beriman dengan Allah, dengan Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, qada-qadar. Yang ni kalau tak tahu, out lah kau Islam tak Islam. Satu kalau dikata dia Islam, sembahyang zuhur berkat. Kan ada isu itu bising kan, itu kan. Orang nak minta derma. Sembahyang zuhur berkat. 2.
Sembahyang zuhur 2 rakaat. Ya Allah. Oh Islam apa benda ni? Pakai kopiah minta derma. Jadah apa ni? Kan? Tu. Maksudnya kalau tak tahu ni, tak tahu satu hal. Bodoh gila tu satu hal. Mak bapak ni Islam. Yang ni Islam apa? Islam bodoh melengung. Bodoh. Oh, nak sebut apa? Bodoh berdengung. Bukan bodoh melengung. Bodoh berdengung. Macam mana pun belum kafir ni. Pasal apa? Dia bukan ingkar. Dia cuma bodoh. Sampai tahap tu. Semayang tak tahu. Nak kata dia tak Islam nanti dulu. Tak faham saya cakap apa? Boleh faham saya cakap apa? Pasal apa? Boleh jadi bapak dia Islam, dia memang Islam. Dia dah biasa pergi kepiah. Dia memang kepiah. Tengok muka pun, muka manis. Kan, senyum je. Tapi bila tanya rakaat semayang, tak tahu. Tak pernah semayang. Sampai menangis dia. Saya takkan buat lagi dah. Bagus takkan buat lagi dah. Tanya, kafir ke Islam orang tu? Tak tahu. Tanya, mak bapak dia Islam tak? Dia bangkang nak ukur Islam. Tak, tapi bodoh apa tak tu. Islam lagi tak? Islam. Yang jadi kafir murtad tu mana? Dia engkar. Itu masalah dia. Yang tu ngaji kena faham elok-elok. Dia engkar, dia bangkang. Dia menyalahi hukum Islam tu. Yang rukun iman, rukun Islam yang sepatutnya dipercayai, dia tolak, dia nafikan. Satu nampak kadang-kadang pakai lebay katalah itu. Tanya sembahyang wajib tak? Sembahyang ni sebenarnya hak individu. Macam murtad lah. Pasal apa? Dia engkar wajib. Dia tak isbatkan wajib sembahyang tu. Dia kata apa? Hak individu. Engkau mengatakan ni hak individu, tak mengatakan dia wajib, murtad. Pasal dia tak mengiktiraf yang wajib, itu adalah wajib. Okey. Asal disebut tu, waman li ma'lum. Syai' ma'lum fiddin bid-darurah ni, jangan diingkar. Dan antara yang syai' ma'lum fiddin bid-darurah ni juga, benda-benda yang haram dalam agama, yang sedia maklum. Benda haram sedia maklum dalam agama ni apa? Arak. Orang kafir pun tahulah. Sampai kata, not allowed for Muslim. Judi pun dia kata apa? Untuk yang bukan Islam sahaja. Judi adalah haram pada umat Islam. Memang orang kafir pun buat gitu kan. Kat tempat nombor ekor dia tulis itu. Soal sikit. Memang untuk orang Islam haram judi. Orang kafir halal ke judi? Orang kafir halal ke? Yang ni yang orang tak faham ni. Yang ni juga kena belajar ni. Kaedah kita, apa yang haram pada agama kita, untuk orang Islam haram juga untuk orang kafir. Orang kafir main judi, siapa judi baik? Ni tak. Haram di kalangan orang Islam. Orang kafir pun haram. Arak haram tak sebenarnya? Kalau dia ada agamamu suruh ke kamu minum arak? Tanya tu. Kalau nak tanya tu pun syarah panjang lagi kan. Saya tak syarah hak ni pula lagi kan. Tapi saya nak sebut, ada benda yang syai' maklum dalam agama. Tutup aurat. Babi. Ini benda-benda yang jelas sangat dalam agama kita, benda haram. Riba. Jelas sangat haram. Saya nak sebut benda yang maklum fiddin bidurah. Hormati ulama, tutup guru misalnya. Artis, raja lawak ni, yang ni bukan dalam arahan agama kita kan. Kasar sikit lah ayat tu kan. Okay. Institusi pondok, masjid, kan, azan, iqamah, sekolah agama. Yang ni adalah benda-benda syariat. Tutup aurat, bertudung misalnya, pakai burdah. Yang ni adalah memang pakaian-pakaian Islam. Orang tahu yang ni adalah Islamic punya dressing. Orang tahu. Tengok je orang tahu ni Islamic punya dressing. Siap. Yang ni kaedah awal disebut oleh ulama yang dipanggil benda syai' maklum fiddin bid-darurah. Jangan ada siapa-siapa engkarkan dia, engkar wajib, engkarkan dia daripada ajaran Islam. Wa man li ma'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laisa. Kalau orang buat macam ni, dia boleh didakwa, sabit kesalahan, sungguh taubat tak nak, boleh dibunuh. Dan bunuh sebagai kafir murtad, tak boleh tanam berkuburan Islam. Kalau dia tak tarik balik apa yang dia nafikan tu. Kalau dia tarik balik, dia mengaku syahadah lain, masuk Islam, we are brothers again. Ada hukum akam berkaitan dengan tu nanti. Cuba, insyaAllah. Itu kalau ada kerajaan Islam. Kalau tak ada, kita hanya boleh bagi peringatan je lah.
Ini majlis pada malam pada pagi ni kita nak baca kitab pun nanti. Saya bukan ahli fatwa nak keluar majlis fatwa kan. Saya tolong baca kitab apa benda yang boleh tak boleh untuk bagi penjelasan. Saya istilahnya sebagai ikhbarul hukmi, menceritakan hukum saja. Kita bukan nak fatwakan orang tu haram apa murtad tak murtad. Tapi kita nak cerita yang ni benda-benda boleh jadi murtad, jaga-jagalah. Orang yang sepatutnya ambil tindakan tu bukan saya. Saya kalau ada pun, saya hanya boleh bercerita berdasarkan pahaman saya, pendapat saya. Betul kan? Berdasarkan apa yang saya telah belajar, ilmu saya tahu. Saya kata yang ni salah, ni salah, ni salah, ni salah, ni salah. Ada pun nak menjatuhkan hukum bukan saya. Orang yang nak melaksanakan hukum bukan saya. Sepatutnya siapa yang ada kuasa lah. Itu yang kata, saya ngaji guru sebut dengan bahasa gini, memang dalam kitab pun bicara macam ni. Apa dia? Kalau tok guru orang alim ataupun istilahnya orang ni ada ilmu sampai tahap dia boleh berijtihad, katalah sampai kedudukan itu macam Imam kita Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, sekalipun dia tak dilantik sebagai hakim qadi dalam negara Islam, dia hanya boleh ikhbarul hukmi. Dia hanya boleh cerita hukum saja. Memang hukum ni cerita betul, tapi dia hanya boleh cerita saja pasal puak kuasa, dia tak ada kuasa. Dia bukan duduk di pihak berkuasa untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Jadi orang yang bertanggungjawab untuk membuatkan undang-undang Islam ni siapa? Siapa pegang kuasa? Siapa pegang kuasa? Pasal siapa pegang kuasa, dia jadi hakim, dia jadi mufti, dia jadi qadi atas nama jawatan. Pula tu ada peruntukan undang-undang enactment dan sebagainya. Dialah orang yang sepatutnya bertindak pasal dia boleh ikhbarul hukmi ma'ilzam. Dia boleh ceritakan hukum berserta melaksanakan dia. Kalau saya sekadar boleh ikhbarul hukmi, saya boleh cerita hukum saja. Saya tak boleh buat apa-apa. Saya boleh buat apa-apa, saya ada kuasa apa? Saya ada kuasa bercakap je lah. Orang yang ada kuasa sepatutnya dia lah buat tindakan. Tapi malangnya kat kita kadang-kadang orang yang ada kuasa ni dia yang buat masalah. Orang yang ada kuasa ni, dia yang buat masalah. Kita cerita ni berlawan dengan negara dia pula. Tu pula dah. Itu sikit. Saya sebut sikit. Tentu siapa nak sebut suasana yang ada kat negara kita lah. Apatah lagi bermasalah tu tentang mana? Pasal dia orang yang berjawatan, ada kuasa. Tapi dia tertaluk di bawah siapa lantik dia. Jadi di atas nak jaga periuk nasi. Kasar sikit lah. Takut periuk nasi dia tak berasap, dia tak akan berani untuk lawan apa-apa yang telah ketetapan ada pada dia untuk bangkang, untuk tak melaksana macam mana dasar pemerintah yang duk perintah lah ni untuk dia nak against undang-undang tersebut. Jadi dia akan keluar semua ayat-ayat undang-undang yang patuh kepada syariat, patuh pemerintah. Dia akan sangat susah untuk keluar undang-undang yang patuh syariat. Walaupun kadang-kadang ada ketika dia keluar hukum, nama dia kata patuh syariat. Tapi tak patuh syariat. Yang tu patuh pemerintah sebenarnya. Ni masalah kita. Orang-orang yang merosakkan agama yang dia adalah pegawai agama. Penjawat awam agama. Orang-orang yang ada nama title dalam agama. Masalah sikit. Bukan masalah sikit, masalah besar. Terpaksa kelahi dengan kita. Yang kita ni tak ada jawatan agama. Yang dia ada jawatan agama. Tapi dia jadi perosak agama. Salah sikit. Satu, kita kena ngaji agama betul-betul supaya jagalah agama kita. Pasal kadang-kadang orang yang ada jawatan macam tu, mereka ni lah perosak agama. Bahasa saya kasar sikit lah saya sebut itu. Saya sebut pun umum minta kan. Detail tu ada bab kita punya peraturan cakap umum ni, dia tak boleh cakap kumpulan tertentu, orang tertentu. Lagi dia tidak akan macam-macam. Saya tak takutlah dengan manusia, tapi yang tu akan menghalangkan dakwah kita pula. Yang tu nak PM tepi. Yang tu kot bahasanya. Memanglah ni ada peraturan macam tu kan. Ni ada, kena jagalah sikit. Kita tengok ramai dah orang yang mereka ni memang punya keupayaan bercakap dan berdakwah macam mana sekalipun, tapi bila dia bercakap lebih sikit macam mana? Terus kena gam, tak boleh bercakap. Rugi juga masyarakat.
Bukan takut, tapi berhati-hati supaya jangan menyekat kebolehan kita untuk berdakwah. Yang inilah juga peraturan yang ada dalam geng tabligh dakwah tu. Kan nama dakwah tu umum luas kan. Antara benda yang memang tak dibenarkan pada mereka bercakap, jangan bercakap bab politik sikit pun. Kau masuk sebab politik je, habis. Masjid semua tutup pintu. Kita tukar kerajaan. Kau sebut je hal tu, habis. Tak masuk lah. Tutup langsung. Dakwah ni tak masuk. Maksud apa? Against the government. Habis. Pasal tu tak bagi cakap langsung. Satu dunia tak dibenarkan bercakap. Nak bercakap PM tepi. Sembang dia. Majlis besar tak boleh cakap. Kau mesti cerita 6 prinsip ke? Sikit buat dakwah tu. Itu memang kaedah kita. Ulama' dah jaga dah satu disiplin. Tapi sembang betul-betul macam mana? Kita mesti tegakkan Islam. Kita buat dakwah ni bukan nak cerita ajak orang pergi semayang je. Kita nak tegakkan daulah Islamiah. Nak balik orang Islam ni buat Islam. Bila orang mengaji, orang faham, orang semua nak ke Islam, masa tu akan tertegak agama Islam. Kita nak hak ni. Kita bukan takat nak pergi semayang je, balik-balik, buat tengok TV, tengok Astro, buat apa tu. Kita dah faham agama ni, kita nak tinggalkan bukan fahaman cara agama ni supaya kita buat agama Islam kita. Ni baru betulnya fahaman. Syarah tu pun panjang juga ni. Cukup. Saya nak sebut asal syarah sedikit tentang cerita hukum yang kita akan nak baca nanti. Saya boleh ikhbar hukmi saja. Baik. Jadi saya sebut tadi bahawa pertama asas apa dia? Waman limaklu min daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran la yusahad awis tabah hakaz zina fastami. Antara yang boleh menyebabkan murtad adalah orang yang menghalalkan yang haram. Begitu juga di sebaliknya mengharamkan yang halal. Apa yang telah jelas, apa yang halal, apa yang haram, diharamkan yang halal, dihalalkan yang haram. Dua-dua itu adalah salah. Dan salah itu bukan saja tahap berdosa, boleh jadi murtad, pasal dia dah seolah-olah jadi Tuhan, membuat syariat sendiri. Tu. Apatah lagi, yang halal haram tu walaupun dia bukan dalam benda asas maklum bin darurah tadi, dalam rukun Islam misalnya, dia menafikan wajib. Itu pun masalah juga. Baik. Habis tiba kata tidak pasti. Antaranya waman nafa limujma'i, orang yang menafikan perkara ijma'. Cuma ijma' ni, benda ni kena mengaji sikit. Cukup sekali lalu saya sebut, inilah kaedah asas yang ulama sebut. Jangan engkar benda maklum pada agama, jangan tukar yang halal jadi haram, haram jadi halal. Satu lagi format saya nak sebut, apa dia? Kena memulia dan membesarkan apa yang dalam agama Islam ni memulia dan membesarkan dia. Dan jangan memperlekeh, memperolok, mempersenda, memain-main perkara-perkara yang merupakan syiar dan ajaran-ajaran agama. Pun benda besar. Dia punya ayat umum dia, cara ijmali. Yang ni format untuk faham nak jaga agama. Boleh. Azan syiar tak? Dia boleh kata, azan macam anjing melalak. Macam anjing. Jangan cakap itu. Jangan cakap. Pasal kau membahaskan anjing pada azan. Salah. Buat sekolah pondok. Macam sekolah mengaji pondok mengaji kitab. Jumud. Saat. Siapa yang jumud sebenarnya? Jaga benda-benda tu. Dia boleh merosakkan agama. Apatah lagi mempersenda buat kartun apa-apa, pijak Quran. Kita akan jumpa. Jadi saya sebut dengan kaedah umum tu, penelitian dekat sini. InsyaAllah. Baik. Kita tengok kitab. Faslun, ini satu fasal. Dan wajib atas setiap Muslim, orang Muslim ni memeliharakan Islamnya. Orang Islam. Dia kena jaga Islam dia. Dan pula bukan saja pelihara Islam, baikkan peliharaannya. Istilah baik ni apa? Upgrade lah kita punya knowledge. Dan tuan-tuan nak upgrade, pastikan tuan-tuan upgrade daripada software yang betul. Contoh kan. Sumber yang betul. Tuan-tuan upgrade kan tuan-tuan punya sistem daripada tempat download yang ada virus, ada scammer, rosak tuan-tuan punya sistem, punah, saya silap, kena buat lain, kena format lain, kena reformat.
Faham kot saya sebut bahasa itu tak? Tuan-tuan dah elok dah Islam ni. Dah ngaji elok. Saya tengok pergi belajar dekat. Memang ada title kena nama mufti, maulana, ustaz, guru. Boleh dah bahasa itu. Nama macam-macam ni. Syekh. Tapi tengok-tengok sesat. Apa ciri sesat? Itu yang nak kena mengaji tu. Tuan-tuan kena faham apa yang dia panggil sesat tak sesat tu. Nanti jumpa nanti ada beberapa perkara memang dia akan sebut. Satu kena mengaji tu. Kadang-kadang bukan syekh pun. Merapu lah. Tengok rupa pun. Rambut pun macam orang gila tak pernah mandi sebulan. Tak faham sudah apa benda saya sebut kan? Ada pengikut followers punya ramai. Masalah juga. Masalah. Baik. Wajib pelihara Islam dan baikkan peliharaannya maksudnya upgrade. Kita punya kursus duduk tempat jaga rasmi pula. Apa Darus Salihah umpama kan. Nama pun Salihah kan. Kursus apa? Salihah punya. Soleh dan Salihah punya. Padahal tu orang perempuan je ramai Salihah. Orang lelaki sikit je kan. Siapa? Darus Salihah kot kan. Tempat orang perempuan yang Salihah. Bukan tempat orang soleh. Kita kena buat satu lagi sebelah. Ustaz. Apa? Darul Soleh. Soleh tu. Kena buat satu Darul Soleh. Jangan Solehah aja. Ni Solehah aja, soleh tak ada. Darul Mukmin ke bawah itu? Bawah tu. Saja sikit nak highlight kan Muslim. Pasal memang kadang-kadang saya punya pengalaman pergi buat kursus, ni ramai yang perempuan. Orang lelaki ni pergi mana saya tak tahu. Pula tu yang ramai pula tu yang penjen-penjen. Orang muda ni pergi mana tu. Ni pun masalah dia. Apa kita faham? Maksudnya pelapis ni teruk kita kan. Betul kan? Dengar saya sebut. Maksudnya kita punya lapisan orang muda ni jadi pelapis ni. Tadi pun saya di masjid Matang Tengku Menteri Matang. Tuan-tuan saya boleh kata 100% lah. Semua orang-orang veteran mah. Semua veteran. Baik lelaki, baik perempuannya. Semua veteran. Masjid pun memang masjid veteran lah. Lebih 100 tahun lah masjid tu. Semalam tadi saya di Masjid Terong. Memang masjid lama. 100 tahun 2019. Ini 101 tahun. Masjid Tengku Menteri tu pun dah lebih 100 tahun. Saya tak ingat tarikh ni. Tak nak tengok apa fakta ni kat masjid tu. Lagi lama daripada Masjid Terong tu. Tengok bangunan pun tak urah tuan-tuan. Tengok. Wah, insyaAllah lamanya masjid ni. Masuk masjid lama ni tuan-tuan. Saya tak tahu pada dulu memang ada perasaan tu. Langkah je masjid lama ni. Memang berasa satu benda kelainan. Lain tuan-tuan, masjid lama. Masjid orang dulu dengan masjid sekarang. Tuan-tuan masuk masjid Kristal, Allah berserabut. Masjid Kristal. Tak faham sudah, tanya lain. Tunggu pasal. Okey, cukup. Baikkan peliharaan. Okey. Jadi semua orang Islam kena mengaji. Baikkan daripada barang yang boleh membinasakan dia. Membinasakan dia tu membinasakan agama. Membinasakan dia, membinasakan Islam. Dan daripada yang boleh membatalkan dia. Dan yang boleh memutuskan dia. Benda yang boleh putuskan kita daripada hukum agama Islam. Apa dia? Iaitu kata dia murtad. Na'udzubillah. Wal'iyazubillah. Ini ialah antara doa-doa disebut oleh ulama. Kita bila sebut benda tak elok macam mana? Minta lindunglah dengan Allah Ta'ala. Sebut je syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sejuk Wahabi, Allah mahfazna minhum. Sebut je, ni orang mukmin, Allah maja'alna minal mu'minin. Ni kaedah kita berdoa. Satu, kita memang dengar lah. Mula-mula Tok Guru ni sebut murtad je, wal'iyazubillah. Kafir, wal'iyazubillah. Syaitan, na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebut je nafsu, na'udzubillahi min syururi anfusina. Sebut je kufar, Allahumma ja'alna, Allahumma mahfazna min syarril kufar. Minal syarril hasidin. Ni memang doa-doa yang diminta oleh para ulama. Sebut je benda tak elok, minta lindung, minta pelihara. Minta pelihara. Sebut je benda baik, doa. Sebut je, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan masuk kita syurga. Dalam syurga Firdaus. Allahumma ja'alna fi ahli jannah. Min ahli jannah. Ni kaedah-kaedah kita berdoa. Sebut je baik, berdoa. Sebut tak elok je, minta lindung. Satu bila sebut murtad, wa na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik, wal'iyazubillah. Atau seumpamanya. Kata dia, kami berlindung dengan Allah Ta'ala. Kan? Buat dah tu. Kami berlindung dengan Allah Ta'ala daripada murtad. Baik. Dan kata dia, sesungguhnya telah banyak yang demikian itu pada zaman ni. Zaman ni, zaman
Syekh Daud karang kitab. Bahkan semua ulama yang tulis bab-bab murtad ni, sepanjang saya duduk mengaji dalam kitab yang membicarakan bab ni, ulama yang dah tulis 1000 tahun dulu pun, kata dia apa? Bab murtad dah ada dah zaman ni. Banyak dah zaman ni. Hatta zaman murtad dah berlaku. Seawal-awal zaman Rasulullah dah ada orang murtad. Siapa dia? Musailamatul Kadzdzab. Wafat Rasulullah dah ada orang murtad. Gimana? Yang tak bayar zakat. Sampai orang yang sokong yang murtad tu sampai zaman ni ada. Dia kata, Sayyidina Abu Bakar terlalu ekstrim. Telah membunuh golongan tak bayar zakat ni. Hanya semata-mata tak bayar zakat. Orang gila tak gila punya fahaman tu. Sampailah ni ada orang fahaman. Kata, Sayyidina Abu Bakar dia boleh bubuh kata ekstrim. Yang dia tak ekstrim. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar tu kata apa? Rasulullah kata, Umar ni, kata Rasulullah, kalau ada Nabi selepas aku, Umar adalah Nabi. Kalau lepas aku, Umar adalah Nabi, Sayyidina Abu Bakar agak-agak jadi apa? Faham? Saya sebut apa? Ni kebat sikit lah. Kan? Kebat lah. Kemahiran berfikir aras tinggi. Kalau tahap Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar siapa tinggi? Sayyidina Abu Bakar. Kalau kata ada Nabi, kata Rasulullah, Sayyidina Umar akan jadi Nabi. Kalau Umar jadi Nabi, Sayyidina Abu Bakar jadi apa? Tak kenal dia orang ni. Jadi Rasul lah. Pasal Rasul dengan Nabi siapa tinggi? Kau tuan-tuan tak beza, tak erti beza Nabi dengan Rasul kot? Itu kot. Sorry, tuduh orang ni. Orang yang Rasulullah kata kat Sayyidina Umar je tu, kat Sayyidina Abu Bakar tak ada. Tapi faham tu kan. Tentulah Sayyidina Abu Bakar, orang yang kalau ada Rasul, Sayyidina Abu Bakar akan jadi Rasul, dia boleh kata Sayyidina Abu Bakar ni ekstrim. Mulut tu bercelupur dah. Kalau ikut tampuk yang mulut tu. Kalau pemerintah sepatutnya ambil tindakan dah. Bagi hashtag, apa tu? PDRM. Ambil tindakan boleh keluar balik pula. Bebas pula. Kata dia, saya didapati tak bersalah. Masalah. Orang macam tu memang patutnya kena ajar dia betul-betul. Bila nak boleh ajar apa? Kita tak boleh buat undang-undang yang boleh ajar dia, kita lah wajib pelihara. Bina kekuatan kita untuk ada jati diri, ada protect shield kat kita. Kena wajib kan? Siapa lagi? Tak nak tunggu orang lain bunga protect shield, tak ada. Bahkan memang atas kita wajib fardu ain. Setiap orang Islam kena belajar untuk ada protect shield daripada isu-isu murtad ni. Jadi zaman ni kata dia sangat banyak. Pasal apa boleh jadi banyak sangat murtad ni? Sebab memudah mereka itu pada perkataannya. Antaranya kerana terlalu bermudah-mudah pada perkataan. Ayat ni pun boleh jadi murtad kan? LGBT. Hidup LGBT. Hidup LGBT. Anda faham apa maksud dia? Apa maksud hidup LGBT? Ya? Menghalalkan LGBT. Mendoakan supaya ada talian hayat kepada LGBT. Boleh faham bahasa saya itu kan? Halal ke lesbian? Boleh hidup ke mampus sepatutnya? Mampus LGBT. Mampus LGBT. Dia LGBT. LGBT. Hidup LGBT. Astagfirullah. Boleh murtad kan? Boleh. Hidup agak. Hidup agak. Guinness Stout. Itulah dia punya bandingan dia tu. Hidup zina. Tu. Hidup lesbian. Hidup sebab semburit. Nak sebut malu. Ada pula. Apa kau cakap ni? Dia terlalu bermudah-mudah mereka itu pada perkataan. Dia tak faham hukum. Engkau nak tukar jantina senyap-senyap. Tu pun salah juga. Apatah lagi kau sibuk-sibuk tukar jantina. War-warkan kau tukar jantina. Bermegah dengan tukar jantina. I ada hak I tukar jantina. I have my own right to do this. Own right. Kira kita right tak right. Ada kira syarak. Nak bagi kayu ukur right or wrong tu. Bukan dasar putih dan liberal. Semua ada human right. Itu human right. Animal right. Binatang pun tak right buat macam tu. Terutama saya tengok lembu jantan, kejar lembu jantan. Kejar nak kelahi ada lah. Kejar nak roman tak ada. Faham? Cukup. Saya tak boleh. Saya lajak saya cerita tu.
Baik. Sehingga kata dia bahawasanya keluar setengah daripada mereka itu perkataan yang mengeluarkan mereka daripada Islam. Ada atas padan umumnya saya dah sebut tadi. Syekh ma'lum fid din bin darurah. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Lagi dia mempelekeh, mempersedia, memperolok apa-apa yang nama syiar-syiar agama Islam. Agama Islam, ajaran iman dan syiar-syiar agama Islam. Apatah lagi yang benda yang simply known among the Muslim, even though the non-Muslim also know that this Muslimnya teaching, ini adalah ajaran daripada agama Islam. Dan tiada mereka itu menyangkakannya demikian itu dosa. Orang yang cakap macam ni, jangan nak kata jadi murtad. Dia nak kata dosa pun tidak. Bahkan dia kata apa? Pada dia lah hero. Cakap LGBT. Megah kan bapak ni sebut itu. Contohlah. Istimewa pula keadaannya kufur dan murtad. Istimewa pula nak boleh faham, nak sangkakan perkataan dia boleh bawa pada kufur dan murtad. Jauh sama sekali lah. Dia nak kata dia buat boleh kufur murtad. Saya kata dia murtadkan I. Sebenarnya tu kan. Mana faham saya sebut kan? I nak pakai rambut color kan, kuning kan? I Muslim, you know. I pun sembahyang 5 waktu tau. I pun pergi umrah tau. Malah ambil umrah, bukan masalah umrah. Satu, kita kena jaga umrah tak amalan zahir, akidah kau. Engkau bukan buat Islam acuan kau. Mesti buat Islam acuan mengikut kaca mata. Kaca mata tu bagi betul. Tuan-tuan bubur kaca mata orientalis, nampak tak ada apa-apa kan? Dia mesti kaca mata Allah dan Rasul. Orang nampak hak, batil, hak, batil. Orang boleh tahu. Tuan-tuan letak sini kaca mata syaitan, hak, semua betul. Yang semayang ni tak betul. Yang mengaji ni tak betul. Ni ekstrim. Terbalik. Kacamata kau tak betul. Baik. Sebab apa ni punca dia? Sebab jahil mereka itu akan hukumnya. Pasal apa jahil? Punca dia. Kerana tiada belajar. Belajar masa bila? Sekolah dulu sekolah kebangsaan. Sekolah rendah pun sekolah kebangsaan. Sekolah menengah pun sekolah kebangsaan. Apatah lagi sekolah vernacular. Sekolah kebangsaan, sekolah Cina. Sekolah menengah pun sekolah rendah, sekolah Cina. Sekolah menengah pun sekolah Cina. Tambah pula sekolah antarabangsa, international school. Sekolah pula bukan kat Malaysia, kat Singapura. Boleh apa? Masa bila kau pergi belajar Islam? Mestilah rosak pemikiran Islam dia. Tak belajar. Kalau belajar pun, lepas SPM pun tak ambil kertas pelajaran agama Islam. Belajar pun sekadar silibus saja. Belajar pun untuk jawab periksa saja. Tu pun yang jawab, ambil juga silibus tentang agama Islam. Yang tak belajar langsung, yang ambil lukisan. Zaman saya lah lama ni, saya tak tahu lah option apa. Lukisan juga ya, option dia. Tak tahu. Yang tak ambil SPM, ambil subjek agama ni, dia ambil subjek apa? Ada cikgu sekolah ni? Tak ada cikgu. Semua cikgu semua dah pandai-pandai, tak payah mengajar agama kan? Perdagangan, buat perekonan, macam-macam lah, subjek lain lah. Jadi, dia subjek elektif, bukan subjek yang teras untuk bagi lulus. Sejarah, kena lulus. Bahasa Inggeris, kena lulus. Agama, subjek elektif. You can choose it, or you can throw it away. Kalau tahu pun, kalau pulun pun, alah, silibus saja tuan-tuan. Berapa hadis ngaji setahun? Kedah 1. Sampai kata 5. 5 hadis ada. Bohlah 10. 5 tahun 50 hadis. 50 ayat Quran. Boh bila kan? 50. Hadis berapa ribu? Ayat Quran berapa ribu ayat? Apa pelajaran tauhid yang diajar? Pelajaran tauhid dalam silibus sekadar untuk pelajaran tauhid yang sangat asas, yang takkan ada yang against dengan kerajaan. Mestinya, surely. Subjek jihad tak jumpa. Hantar masuk universiti, tak jumpa subjek jihad.
Saja murtad tak jumpa tuan dalam silibus. Silap. Tak jaya tengok. Saya tak tahulah. Tak kaji pun satu lah ni. Tak ada nak tengok. Memang rasanya tak ada. Saja-saja murtad ni. Pasal apa? Ni subjek sensitif. Istilahnya membangkitkan semangat orang Islam untuk faham Islam. Oh. Dia yang ni akan menyebabkan orang Islam jadi ekstrim. Oh. Orang Islam jadi ekstrim tak boleh. Orang kafir jadi ekstrim tak apa. Kita beli barang makanan Muslim, ekstrim kan. Cina beli barang Cina, sekolah Cina. Itu tak apa tu, hak bangsa Cina. Oh, itu. Memang macam tu pun pahaman dia. Okey, itu sambil-sambil ya, sambil je. Jadi tak belajar punca dia. Belajar pula ikut mana? Belajar ikut Google. Belajar ikut bacaan. Kaedah kita innamal ilmu bita'allumi. Ilmu dengan belajar. Dan belajar mesti sumber belajar yang betul. Bila sebut Google pula, siapa yang ramai? Tok Guru banyak ke Tok Garu banyak? Google. Tuan buka je. Kalau kita guna percentage 100% lah, berapa peratus yang dalam YouTube tu iktibar semua? Kita cerita semua ni, berapa peratus yang Islam? Dalam katalah 10%. 10% tu, berapa betul yang betul-betul atas ahli sunnah wal jamaah? 10% tu kira 100% balik. Maksudnya yang dalam Islam tu, yang Islam atas nama Isam syarahan agama dalam YouTube tu, dalam internet tu, berapa peratus saja yang betul-betul atas nama ahli sunnah wal jamaah? Tu pun 10% rasa saya tak sampai. Tapi orang banyak akses itu tempat dia. Nak kata apa? Amalan ni pula zaman macam tu. Zaman di ujung jari anda. Allah. Jagalah. Saya tukang baca tu, saya tukang ikhbarul hikmah je. Jadi mereka ni tak belajar dan tak menuntut yang wajib atas mereka itu untuk mengetahui daripada fardu ain. Jadi fardu ain besar sekali sini tak mana? Bab agama. Bab akidah. Besar bab akidah kan. Satu ada orang ada akidah tak betul. Tapi gaduh nak amal. Sampai pergi umrah. Apa dia tu? Cukup. Dia penting umrah. Ha? Dia tak penting akidah. Ada orang macam tu. Ada orang penting negara pula. Yang penting negara. Dia tak penting akidah. Rosak je. Ada orang penting parti. Yang penting parti. Dia tak penting akidah. Kaedah kita. Biar akidah betul walaupun kau tak ada parti. Walaupun kau tak ada negara. Walaupun kau tak ada apa benda. Macam Bilal bin Rabah kena siksa. Macam mana Sumayyah. Macam mana keluarga Yasir. Apa ada harta benda. Apa negara yang ada masa tu. Apa pengaruh yang ada pada mereka. Tapi ada akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati. Tak ada masalah. Disiksa. Bila bin Rabah taklah mati. Panjang juga berumur sampai ke Madinah jadi ahli Bilal. Rasulullah mati. Dan Masya Allah. Jadi orang yang sangat mulia dalam agama Islam. Hatta yang bunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy tu, hamba yang bunuh Sayyidina Hamzah tu. Bila dia masuk Islam, macam mana? Dia lah bunuh Musailamatul Kadzab yang mendakwa ada Nabi lagi di Yaman. Dia tuntut bela di atas kematian. Di atas dia punya dosa bunuh Sayyidina Hamzah. Masa tu dia tak Islam lagi. Jadi dia belajar sungguh fardu ain. Yang kita macam mana? Fardu ain belajar akidah ni lah paling sikit. Rasa saya kalau tengoklah, ini kursus pertama kot, tuan-tuan jumpa tak? Kursus untuk belajar bab murtad. Kot lah kan. Saya tak tahulah, kot tuan-tuan kaji pergi kursus, kaji macam kitab apa kan. Kaji kitab memang ada, memang temunya. Tapi saja-saja buat kursus untuk belajar bab murtad. Pelik kat kursus ni. Selalu kursus akidah, kursus ni, kursus keusahawanan, kursus jadi kaya, jutawan. Ni kursus murtad. Siap. Baik. Jadi faham pada tu apa? Punca sebab manusia jadi rosak pasal tak belajar apa yang nama fardu ain. Hatta saya sebut macam ni. Dalam bab akidah, akidah betul ahli sunnah wal jamaah je tak? Berapa orang yang memang ahli sunnah wal jamaah yang faham ahli sunnah wal jamaah? Berapa ramai orang yang faham ahli sunnah wal jamaah? Hubungan kita dengan Allah Ta'ala macam mana nak buat? Macam mana atas nama ahli sunnah wal jamaah? Bila kita nama ahli sunnah wal jamaah, betapa kuat hubungan kita nak ada hubungan dengan Rasulullah atas nama ahli sunnah wal jamaah. Berapa hubungan yang kuat yang kena ada antara kita dengan para awliya Allah
Mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Tanya hak tu pun kacau kita. Masa bila yang kita pergi mengaji nama akidah ahli sunnah wal jamaah ni? Bila? Walaupun kita tahu yang betul ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tu apa? Ada akidah ahli sunnah wal jamaahnya, ada dalam bab akidah tu sendiri, ada dalam bab akidah ahli sunnah wal jamaah. Macam mana akidah mengikut persepsi ahli sunnah wal jamaah. Fiqh ni mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Fiqh ni kau nak pakai macam mana, apa kebolehan fiqh, siapa ahli musyahid, tak musyahid, boleh ijtihad, tak ijtihad, orang boleh pakai, tak pakai, orang tak jalan betul, tak mana, atau kau kuat, tak kuat, do'if, apa, mana yang keutamaan, ada disiplin ahli sunnah wal jamaah apa dia. Perjalanan zahir tu, perjalanan batin pula, macam mana perjalanan tasawuf, macam mana nak baikkan hubungan dengan Allah Ta'ala. Atas nama disiplin ahli sunnah wal jamaah apa dia. Ada yang panggil ahli sunnah wal jamaah, buat tasawuf, sepak tasawuf. Ada nama ahli sunnah wal jamaah, fiqh apa kata apa, terabur. Tak pakai mazhab dah. Saya tak ada mazhab. Mazhab saya Al-Quran dan Sunnah. Ada nama ahli sunnah wal jamaah tapi Allah atas langit. Habis, Ustaz. Baik. Dan yang jadi murtad ni terbagi atas 3 perkara. Ada kalanya i'tiqad. Biasa dengar lah tu, insyaAllah. Ada kalanya perbuatan. Ada kalanya perkataan. Baik. Sikit soal lagi ni. 3 perkara tu. Mana perkara yang paling susah sekali? Maksudnya, nak jaga paling susah sekali yang mana? I'tiqad. Kenapa? Tak ada siapa pun yang tahu melainkan Tuhan Ramadan. Ni masalah ni. Perbuatan, kalau nampak orang sembah tak kurang, awal-awal kita buat report. Dia dia orang Islam, tulis bismillah kat pintu rumah dia, tapi tepi rumah dia ada menara merah kecil. Menara merah kecil. Ada rumah merah kecil. Ada lampu, ada buah nanas, ada limau mandarin. Jangan makan limau mandarin. Nanas tak buah kan? Itu kempen BMF sikit. Dia pun dia bubuh racun banyak-banyak sangat. Makan-makan, kena pula coronavirus. Ada muka kau. Kata dah jangan makan. Saja melawak tu menyambil. Tak gelap tak apa. Bab i'tiqad lah yang paling bahaya sekali. Siapa? Tuan-tuan, tak ada siapa tahu. Walaupun mati, dikebumikan cara orang Islam, di sisi orang salah kafir. Pasal i'tiqad kafir. Ni takut ni. Kalau perbuatan kita tak betul, ada orang boleh betul lagi. Tu pun kelahi juga. Ada orang kata betul, ada orang kata tak betul, ada orang kata salah, ada orang kata tak salah. Perkataan pun. Ada orang kata betul, ada orang kata salah, ada orang kata salah, orang kata betul. Kan masalah tu. Kalau yang tu pun dah masalah, bab i'tiqad macam mana? Tuan-tuan, tak ada siapa boleh tahu akidah kita, melainkan kita ni yang tahu akidah kita. Allah yang tahu. Malaikat pun tak tahu. Malaikat dia boleh catat zahir perkataan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib atid boleh menulis apa yang perkataan. Perbuatan, kiraman katibin yang alamuna ma taf'alun. Ada kiraman katibin yang dia akan menulis, mencatat apa yang kita buat. Buat, menulis. Dengan apa yang keluar pada perkataan. Tapi dalam hati macam mana? Tak ada siapa hak tahu, melainkan Rabbul Arbab. Tuhan yang tahu apa yang dalam hati sanubari kita. Allah je tahu. Jadi jangan sampai kita kafir di sisi Allah Ta'ala. Walaupun Islam di sisi manusia. Tu paling besar kan. Satu, kita kadang-kadang gaduh jaga iman kita. Jaga iman kita ikut pandangan dan kacamata manusia. Depan manusia macam mana? Baik kita, warang kita. Belakang, maksudnya, apa iman kau dengan Allah Ta'ala? Kita jaga kita punya kedudukan di sisi pandangan manusia. Tapi kita tak jaga kedudukan kita mengikut pandangan Allah Ta'ala kat kita. Macam rosak kita. Jahanam. Tak payah tuduhlah orang lain. Kita lah kena menilai tu. Satu saya ngaji ada guru sebut, kata dia, senang je nak tengok kita ni siapa. Iman kita betul tak betul. Akidah kita dengan Allah Ta'ala betul tak betul. I'tiqad kita dengan Allah Ta'ala betul tak betul. Akidah kita dengan Rasulullah betul tak betul. Akidah kita dengan malaikat betul tak betul. Tak mana? Kau duduk seorang-seorang kau buat apa? Itu je, cukup. Kalau buat apa pun satu. Kau buat apa tu, kau sedar tak kau buat tu berdosa, kau istighfar tak di atas dosa kau. Itu nombor 2. Kalau buat juga benda salah, tapi sedar, aku tahu buat salah, ya Allah, aku tahu nafsu aku kuat, ya Allah, ampunkanlah aku. Ampunkanlah aku. Ada iman lagi. Siapa? Pasal masih lagi mengiktiraf Allah Ta'ala, masih tahu benda salah, dan bila ada orang lain tengok, biarlah aku salah ni, aku salah. Seorang orang lain jangan tahu aku buat salah. Orang selain tahu, malu aku kan. Contohlah macam tu kan.
Tapi iman dengan Allah Ta'ala masih ada. Ya Allah, ampunkanlah aku. Tapi kalau iman yang ada sepatutnya macam mana? Kalau iman kuat sungguh macam mana? Tak ada lah. Sama je depan orang, belakang orang. Sama. Tak ada beza langsung. Bahkan ada orang ni mengganggukan hubungan aku Allah Ta'ala. Aku suka duduk seorang ni. Macam apa? Aku teringat dia, aku fikir dia, aku ingat dia, aku fikir dia. Duduk ramai-ramai ni macam mana? Tambah duduk sebelah internet. Tak ada line lagi bagus. Aku tutup, aku tidur. Kalau ada line macam mana? Pusing. Kalau macam mana? Tutuplah buang masa kan, tutup. Kalau ada macam mana? Buka 4 pagi baru tidur, semua tak bangkit. Kan? Tuan-tuan boleh muhasabah diri tu. Jahanam aku ada internet ni. Tak ada internet, bagus. Tak ada TV, bagus. Tak ada Astro, bagus. Sampai tuan-tuan boleh faham begitu. Kalau boleh muhasabah itu, Alhamdulillah. Dan tempat nak ukur kita, diri, intikad. Jadi asal saya sebut ada 3 perkara. Dan dalam 3 tu saya sebut dah. Paling besar sekali kita jaga bab akidah. Dan bab akidah ni tuan-tuan kena mengaji daripada sumber dia yang betul. Siap. Begitu juga bila dah ada akidah ni, kita akan tengok macam mana nak tahu akidah dia. Biasanya dia akan muntahkan melalui kata-kata dia. Macam mana nak tahu dia ada fahaman betul tak betul? Tengok dia bercakap apa. Mesti keluar macam tu. Manusia ni akan bercakap mengikut apa yang ada dalam hati dia. Kalau dia sebut LGBT, hidup LGBT, macam mana? Tuan-tuan agak-agak apa dalam hati pasal hati dia. Kalau dia marah, dia tak suka ahli sunnah macam mana ni. Apa ni sifat 20 macam ni. Yang tu yang disebut dengan mulut, dia benci. Sifat 20 contoh misalnya. Wa ma tukhfi sudurihim akbar. Apa yang dia orang simpan dalam hati dia, orang tak suka dengan pahaman-pahaman yang ulama kita duk ajar kita ni. Lagi besar daripada apa yang disebut dengan mulut tu. Jaga. Jadi batin ni ditunjukkan dengan apa? Penzahiran mulut. Penzahiran perkataan. Antaranya penzahiran perbuatan. Dan kata dia tiap satu itu beberapa cabang yang amat banyak. Maka bahagian yang pertama, i'tiqad. Yang ini pertama dia sebut. Jadi ada perkara umum kita dah sebut, ini dia tak detail. Jadi insyaAllah saya akan baca sedapat mungkin. Ada masalah nanti, tanya. Kita perhati tak, insyaAllah. I'tiqad. Jadi besok i'tiqad ni dalam hati. I'tiqad ni, semua ni dalam hati. Cuma, dia akan ungkapkan dengan perkataan lah. Pasal, kalau tak, dalam hati. Macam mana? Jadi kufur dalam murtad dalam hati. Itu murtad lah. Murtad lah. Nak cerita lagi mana? Kena sebut lah. Boleh faham saya sebut apa kan? Jadi sebutan ni untuk sebutannya sebenarnya bukan masalah sebutan, tapi ini dalam hati. Dalam hati ada pahaman macam ni, out. Alhamdulillah. Pertama, seperti syak pada Allah Ta'ala. Syak pada Allah Ta'ala ni maksudnya apa? Ragu-ragulah pada apa-apa pada Allah Ta'ala. Okey, kita belajar bab akidah sikit ke Allah Ta'ala. Allah ni memang ada tak ada? Sebelum ada makhluk, siapa yang ada? Allah je lah yang ada, mana ada hal lain daripada Allah Ta'ala. Ada tak? Bersama Allah Ta'ala makhluk lain. Sebelum Allah Ta'ala cipta makhluk, ada tak yang bersama-sama dengan Allah Ta'ala selain Allah Ta'ala? Ada? Tak ada? Alhamdulillah. Akidah kita betul. Masa tu, nak kata, jangan syak pada Allah Ta'ala. Allah ni mesti yakin. Dan yakin mesti yakin yang clear, yang pure. Jangan ada sebarang istilahnya tasbih, tamsil pada Allah Ta'ala. Baik. Bila Allah Ta'ala ni, dia saja ada, sedia kala azali. Itu akidah kita. Sedia kala dan sentiasa. Dia tak pernah akan ada istilah tiada pada dia. Dah ada dia. Sebelum ada makhluk, ada dia. Tempat tak ada masa tu. Ada dia. Arash tak ada. Ada dia. Tak ada istilah molekul, jirim, jisim. Masa tu semua makhluk dia. Arash semua makhluk dia. Allah ada. Masa tu belum ada ruang. Allah ada. Belum ada nama umum. Tempat. Tak ada. Tak ada tempat. Dia ada bukan bertempat. Dia ada. Ada lah. Tak dibahasakan tempat pada dia. Maksudnya dia ada. Ada dia, ada zat dia, ada sifat dia. Ada nama yang memang sedia kala. Sedia dan sentiasa ada dia. Ada dia, bukan ada depan, ada belakang, ada kiri, ada kanan, ada atas, bawah. Subhanallah.
Ada dia. Tak ada nisbah utara, selatan, kiri, kanan, timur, barat. Ada dia. Tak ada istilah muka, tangan, kaki, perut, mata, betis. Subhanallah. Maksudnya apa? Ada umumnya. Zat Allah, la ilaha illallah. Ada Allah, sabit zat yang bernama Allah. Allah ni isim, nama. Setiap nama mesti ada musamanya. Ada zatnya, ada zat mesti ada sifat. Dan ada sifat mesti segala sempurnaan mesti sabit pada dia. Dan kesempurnaan tu apa dia? Maha suci daripada tempat, masa, jirim, jisim, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Subhanallah pada Allah Ta'ala. Begitu juga muka, tangan, kaki, juzuk, anggota. Subhanallah. Siapa? Tak dibahasakan. Makhluk tak ada. Macam mana nak ada bahasa tangan, muka, atas, bawah, kiri, kanan, aras, kursi. Mana nak ada nisbah macam tu pada Allah Ta'ala? Tu. Jangan syak pada Allah Ta'ala. Itu paling besar tu. Bila Allah Ta'ala buat makhluk, soal. Allah macam mana? Adakah Allah akan berubah dengan sebab makhluk ada? Allah berubah? Allah berubah? Allah berubah? Subhanallah. Akidah awal-awal da'at yang besar sekali pelajaran bab ketuhanan. Bahawa kita boleh kesan Wahabi. Oh, kita boleh kesan macam-macam tu kan. Okey, insya-Allah. Tu syak pada Allah Ta'ala dan satu. Jadi kalau syak pada Allah Ta'ala, apatah lagi jangan kata syak. Allah ni ada. Ada dia tak ada mata, tak ada tangan, tak ada kaki. Untuk nak faham macam mana? Ada Allah Ta'ala, ada mata, ada tangan, ada kaki yang selayak dengan dia. Macam tu akidah kau. Subhanallah. Salah awak ya. Dia kata, kau belajar akidah kat mana? Siapa tok guru kau ajar akidah? Mana kitab-kitab akidah yang jadi rujukan kau? Itu kalau sebut itu. Atas kita umum tu yang antara yang kalau saya sebut prinsip ni benda yang telah diijma' oleh ulama. Apa dia yang jangan syak pada Allah Ta'ala? Itu yang sifat 13 atau 20 yang telah kita disebut belajar dengan ilmu sifat 20 tu. Yang tu kalau ikut istilahnya tak ada boleh syak sikit pun pada Allah Ta'ala. Tak boleh syak sikit pun. Allah ada tak ada? Arab kata apa? Wujud. Dia memang ada ke memang asal tak ada? Memang ada. Nama dia apa? Kidam. Dia binasa tak? Tak binasa nama apa? Baqa. Dia serupa dengan kita? Tak serupa macam mana? Totally tak serupa. Absolutely, exactly punya. Apa? Kita ni opposite pada dia. Dia segala kesempurnaan, kita ni opposite pada dia. Saya sebut opposite tu. Kita sebut hak Allah Ta'ala dulu. Mestilah di atas, kata dia wujud kidam baqa', tentulah dia absolutely tak sama dengan kita. Mukhalafah lil hawadis. Makhluk mesti lain sungguh dengan Allah Ta'ala. Siapa? Yang ada jirim, jisim, muka, tangan, kaki, apa? Ni makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi. Bukan Allah muka, tangan, kaki, mata, untuk atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Allah depan, kanan, kiri, belakang. Subhanallah. Subhanallah. Allah utara, selatan, atas, bawah macam tu. Allah isi ruang, molekul, jirim, tangan. Subhanallah, 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 bihamdi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Mesti clear punya hal tu. Jadi yang seterusnya, mukhalafah lil hawadis, mesti tak dia tak hajat pada sesuatu. Qiyam bi nafsi. Dan siapa yang Tuhan macam ni? Siapa? Berapa? Wahdaniyah. Zat dia, sifat dia, af'al dia, pemilikan dia, mutlak hak dia. Tak ada siapa kongsi-kongsi dengan dia. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, siapa punya? Allah Ta'ala punya. Kalau atas zikah 13. Kaunuhu tu atas penamaan nama bila sabitnya sifat. Sabitnya sifat kudrat, qadir, iradat, murid, ilmu, alim, hayat, hayyun, sama, sami', basar, basir, kalam, mutakalim. Tak faham ngaji lain. Tak dan saya nak ajar tu. Wajar dah sebenarnya. Nak ambil faham tu panjang. Makhluk mesti opposite pada Allah Ta'ala. Allah memang ada, kita asal tak ada. Asal kita tak ada. Siap. Ni ada, Allah yang ada. Siap. Clear satu-satu akidah tu. Jangan ada syak sikit pun. Bila makhluk macam ni, makhluk mesti duduk tempat makhluk. Asal makhluk tak ada, makhluk
Sebuah makhluk fakir dan berhajat pada Allah Ta'ala, Allah adalah ghani, tak hajat apa-apa pada makhluk. Mesti prinsip besar. Jangan syak pada Allah Ta'ala dan Rasul. Satu, kalau ada orang dia syak situ, bahkan dia pelekeh, kata dia sifat 20 ni mengarut. Maksudnya mengarutkan wujud Allah Ta'ala. Mengarutkan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam pada Allah Ta'ala. Mengatakan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Mengarut pada Allah Ta'ala. Apa hukum? Tak keluar dari Islam tu. Ataupun kata dia syak pada Rasul. Antara syak pada Rasul ni, ciri-ciri yang sepatutnya wajib pada Rasul, apa yang sepatutnya diistilahkan mustahil pada dia, jangan syak. Sidik amanah tak boleh bertanah. Fokus saya besar, selalunya saya duk ajar bab Rasul ni apa? Rasul amanah. Apa nak amanah? Ismah. Bahasa kita apa? Maksum. Rasul ni maksum. Apa nak maksum? Tak buat dosa. Apa hukum buat dosa pada Nabi Rasul? Mustahil. Mustahil apa? Mustahil akli. Apa makna mustahil akli? Takkan berdosa sama sekali. Dosa tu apa? Sama ada yang haram, sama ada yang makruh, sama ada yang khilaful aula, ataupun benda harus yang buat atas nama, ambil atas syahwat dan nafsu. Rasul bukan macam ni. Rasul apa yang dibuat semuanya taat. Hatta makan dia pun adalah taat. Minum dia adalah taat. Kahwin dia adalah taat. Berjalan dia adalah taat. Semuanya taat. Apa dia makan pun adalah taat. Satu, Rasul makan kurma untuk berbuka puasa, kita kena doyan. Tak adalah haram. Tapi, apa prinsip dia? Dah dihurai oleh ulama' mana wajib, mana sunat. Bagus tak makan kurma untuk buka puasa? Oh, dia orang kata macam ni, oh, kaya lah Rasul Yusuf Tayyub. Kata dia. Ya tak? Punya pasal lah dia nak kaya. Tak ada masalah. Kita kau dengki dia kaya tu apa? Kau nak, kau berniaga lah kurma sama. Ha? Boleh faham saya sebut apa? Untuk dia kata tak sunnah makan kurma. Ni makanan aja. Rasul kalau duduk kat Malaysia pun dia makan pisang. Weh, apa kau cakap ni? Engkau ada ragu dengan Rasulullah. Engkau tak faham apa yang ada pada dia, yang tu adalah nama dia sunnah. Dia ada bagilah sunnah, tani. Ni sunnah ni, tak sunnah. Ni sunnah. Ada pula macam tu. Padahal dia yang itibar sunnah. Kami ikut sunnah. Tak ikut Chin, ikut sunnah. Tak boleh. Saya tak boleh. Saya berbut tu saya keram lah. Dia bunyi tak ikut Chin lah. Ada berhenti ke Ustaz?